Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Darul Ghufran? Alhamdulillah, pada kali ini kita bersambung semula pengajian kita dalam kitab kita kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Alhamdulillah, saya bagi pihak masjid ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua hadirin hadirat yang sentiasa menyokong dalam aktiviti pihak masjid, terutama Masjid Darul Ghufran. Alhamdulillah, sampai ke hari ini kita masih lagi dapat menjalankan aktiviti-aktiviti kita. Alhamdulillah. Okey, pada kali ini kita menyambung pengajian kita dalam bab 162, iaitu bab memberi sedekah. Masih lagi dalam bab berkenaan dengan kematian, iaitu dalam bab kita bab sedekah anil mayyit wa du'a lahu, iaitu sedekah untuk mayat dan juga mendoakan padanya. Di sini menjadi satu saya tanggungjawablah kepada anak-anak, kepada adik-beradik, pada ibu bapa, jadi untuk mendidik supaya kita ni ada tanggungjawab untuk mendoakan si mati, iaitu lebih-lebih lagi sebagai anak untuk mendoakan kedua ibu bapa. Nanti kita akan bincanglah beberapa perkara. Jadi ada juga dekat sini nanti persoalan-persoalan yang boleh kita ungkapkan untuk kita discuss sama-sama, iaitu pertama sekali dalam bab ni, iaitu sedekah untuk mayit dan mendoakan padanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu, yakni yang datang sesudah orang-orang yang dahulu, sama mengucapkan, ya Tuhan kita, ampunilah kita semua serta saudara-saudara kita, yakni yang telah mendahului kita dengan keimanan. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu Taala menggalakkan kita supaya kita banyak meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu Taala untuk diri kita sendiri, iaitu yang selalu kita bacalah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Untuk diri kita dulu, kita doakan untuk diri kita dulu, minta pengampunan untuk diri kita, kemudian untuk saudara-saudara kita, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kita dengan keimanan. Kita doakan orang-orang tersebutlah, yang kalau yang kita sebut dalam ayat ni kan, yang telah mendahului kita dengan keimanan, mereka tu sudah berjaya dalam hidup, dapat memperteguhkan iman sampai ke akhir hayat mereka. Itu yang kita maulah, supaya kita juga dapat mengikut jejak mereka. Kerana di sini misalnya dalam Al-Quran kan, Allah bila dalam satu ayat dalam surah Al-Isra kan, subhanallazi asra bi'abdihi, dalam surah tersebut maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Jadi bila Allah iktiraf seseorang sebagai hamba-Nya, Allah mengiktiraf seseorang individu tu yang mempunyai keimanan, yang sudah mendahului kita dengan keimanan, maka mereka tu adalah orang-orang yang berjaya. Macam dalam surah Al-Isra tadilah yang saya sebutkan, subhanallazi asra bi'abdihi, iaitu Allah cakap Allah menjalankan hamba-Nya. Itu semua poin-poin yang sangat-sangat penting lah dalam kita membaca Quran. Kita akan nampak bagaimana Allah mengiktiraf orang-orang yang berjaya ni. Begitu juga dalam ayat ni, iaitu kita sebutkan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan. Nampak tu? Jadi kalaulah mereka itu mati dalam keadaan beriman, kerana nak menjaga keimanan kita ni adalah satu cabaran. Disebabkan itu kita sentiasa mesti mengingatkan orang-orang yang menghadapi kematian ni
supaya sentiasa berzikir kepada Allah, syahadah dia, selalu kita bacakan syahadah tersebut. Jadi di akhir kalam mereka tu beriman kepada Allah. Kemudian kita kena sebut bersangka baik kepada Allah Subhanahu Taala atas segala sakit yang mereka ada. Bersangka baiklah, bersangka husnuzan kepada Allah dengan apa saja yang Allah berikan kepada dia, ya. Jadi itulah ayat yang selalu kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Jadi begitu, masukkan ayat ni ataupun doa ni dalam bacaan doa kita nanti selepas kita dalam solat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, iaitu ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami semua serta saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, ya. Itulah ayatnya. Kemudian kita pergi kepada hadis kita yang pertama, iaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi tulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajrin in tasaddaqtu anha. Qala na'am, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku itu meninggal dunia secara mendadak. Inna ummi tulitat nafsuha, ibuku meninggal secara mendadak. Dan saya mengira andai kata ia dapat berbicara, tentu ia akan bersedekah. Maksudnya ibunya tu rajin bersedekah, kan? Adakah ibuku akan memperoleh pahala jikalau saya bersedekah untuknya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, ya. Dia menjawab, ya. Kerana kadang-kadang kita rasa orang yang alive, masih lagi hidup, bila dia bersedekah dapat pahala bagi diri dia. Tapi kalau kita bersedekah untuk pihak orang lain, terutama pihak ibu kita, adakah kita akan dapat pahala? Sudah tentu Nabi beritahu kita, ya. Oleh itu kita ambil juga hadis ni sebagai panduan bagi diri kita. Tengok wanita ni kan, jadi dia tu seorang lelaki ni, ibunya tu wanita tersebut rajinlah bersedekah semasa hidup. Jadi anak pun nak meneruskan perbuatan ibunya itu. Jadi itu pun boleh memberi kesan kepada kita bahawa memberi manfaat kepada kita, mengingatkan kita bahawa semasa hidup kena sentiasa kita sendiri bersedekah dengan tangan kita. Rajinkan bersedekah, jangan tunggu sampai nanti kita dah meninggal baru kita wasiatkanlah amanahkan kepada anak-anak kita untuk bersedekah untuk diri kita. Jadi kita sendiri mesti nak kena prepare, kita nak kena bersedia untuk menempah banyak pahala, banyak pahala nak kena kita raih sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ajaran-ajaran ataupun cara-cara yang boleh kita lakukan untuk ibu kita, seperti kita tadi kita bersedekah untuk atas namanya. Kita boleh wakafkan sesuatu atas namanya. Kita mendoakan dia, membaca Quran, kita boleh mengkhatamkan Quran atas namanya. Itu semua boleh kita lakukan bagi mendapatkan pahala bagi pihak si mati. Jadi juga saya nak anjurkan juga, kadang kita buat tahlil ke, doa selamat, tahlil untuk si mati. Kemudian tahlil untuk si mati. Kemudian sebaik-baiknya adalah kita mengambil perhatian serius supaya anak-anak si mati tu duduk sekali. Jadi janganlah adik-beradik saja yang sibuk nak buat tapi anak si mati tak ada. Cakap baik-baik, kemudian kita ikut masa mereka, bila mereka free, supaya kita boleh bersama-sama membina generasi si mati tu. Kita dekatkan dengan adik-beradik, dekatkan dengan saudara mara yang menjalankan majlis tersebut, supaya anak-anak pun ikut sama. Kadang-kadang
kita tak bawa sekali generasi kita. Generasi si mati tu kadang-kadang anak-anak diorang kerja dan sebagainya. Jadi kita sedaya upaya tu, kita sebagai ibu saudara ke bapa saudara ke apa nak melaksanakan majlis-majlis tahlil ni semua, baiklah juga kita membawa anak-anak si mati untuk baca sekali. Kita nak mengambil kesempatan lah tentang hadis yang seterusnya yang kita nak baca ni, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Iaitu rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan dari 3 perkara, iaitu sedekah yang mengalir, ataupun ilmu yang pengetahuan yang dapat diambil kemanfaatannya, ataupun anak yang soleh lagi muslim yang mendoakan padanya. Jadi yang tadi saya sebutkan kan, sedaya upaya kita nak dudukkan anaknya lah, kerana kita nak dapat manfaat daripada hadis tersebut. Hadis yang baru kita baca ni iaitu anak waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Kalau belum jadi soleh, nanti kalau kita sebut soleh, nanti dia beritahu kita belum soleh lagi, macam mana kita nak duduk sama-sama. Itu proses. Kalau ada yang pakai tattoo ke apa ke, tak apa, suruh tutup, pakai tangan panjang ke dan sebagainya, duduk sama-sama. Itu semua adalah perkara-perkara yang sudah berlalu. Jangan dipikirkan kita boleh bina dia hidup, kita boleh bina kehidupan dia dengan baru, dengan kita berikan dia peluang, kita didik, ajar. Kadang-kadang pihak si ibu ataupun si bapa semasa hidup tak dapat peluang tersebut, tapi bila dah meninggal tu, anak-anak kadang-kadang rasa sedih dan sebagainya. Waktu itulah kita boleh tap anak-anaknya untuk kita sebagai ibu saudara, bapa saudara, adik-beradik, untuk membantu mereka untuk jadi insan yang baik. Saya percaya itu. Jadi kalau orang kata mak bapak ni nak buat ni majlis apa, baca-baca ni, maknya bapaknya ada pasport tak, ada bank tak, ada akaun tak, bank akaun tu. Nanti orang sebut tu kan. Kerana ada seorang ulama tu, dia sebutlah tentang kalau mak bapak tu ada bank account tu, maksud dia ada solat. Bolehlah kita doakan. Tak ada solat, nak doakan macam mana? Seolah-olah doa nak sampai ke dalam tempat mana? Jadi walaupun saya respect lah kepada alim tu, seorang alim tu, tapi kadang-kadang bila kita sebut, kesannya terlalu besar sangat. Takut bila kita sebut begitu, kita tak memberi peluang kepada orang lain untuk bertaubat. Tak kasih second chance kepada orang untuk memperbaiki diri. Kemudian ketiga, kita mencemur lah, mencemur si mati. Kita tak tahu, kita nampak luaran dia, tapi dalamannya kita tak tahu. Di akhir hidupnya mungkin pun kita tak tahu, termasuk orang nak bertaubat ke misalnya, kita pun tak tahu. Jadi kita sebagai orang yang sudah meninggal tu, biarkanlah. Tapi generasi baru ni, alhamdulillah lah kalau anak dia datang kepada kita, ingat nak bikin majlis sikit untuk ibu bapanya yang sudah meninggal. Itu peluang untuk kita mendidik dia. Jangan kita cakap mak bapak awak ni tak sembahyang, buat apa nak bikin? Nak pergi mana doa tu nanti? Jangan. Jadi kita pun tak bincang kepada yang si mati, kita bincang anak-anak si mati tu. Mudah-mudahan dia anak-anak yang akan menjadi anak yang soleh ni, sudah bertaubat, sudah ingat tentang tanggungjawab mereka. Kita kasih mereka peluang. Mudah-mudahan hadirin hadirat ni faham apa yang saya maksudkan. Kerana peluang dakwah ni sangat-sangat besar. Jangan kita tutup peluang-peluang untuk orang melakukan kebaikan dengan kita sebut perkara-perkara tersebut, dengan kita mencemuh mak bapak mereka ni, termasuk orang yang tak solat juga, tidak digalakkan oleh baginda Nabi. Kerana bila kita sebut begitu, anak-anak si mati akan
terjejas perasaannya, mereka akan rasa low esteem, rasa rendah diri, rasa tak ada peluang lah dalam agama ini ke agama yang kata keselamatan kan, tidak memberi peluang kepada anak-anak ni untuk mendoakan kepada kedua ibu bapa mereka. Jadi kita tap lah anak-anaknya, tunggu anak-anaknya bila free, dudukkan sama-sama sekali, untuk mereka itu membacakan untuk kedua ibu bapa. Kita didik. Kadang-kadang di tangan mak bapak tak boleh, di tangan orang lain, misalnya bapa saudara, mak saudara mempunyai cara wasilah dakwah yang berbeza mungkin kan. Jadi mana kita tahu hidayah? Kita tak tahu hidayah datang daripada banyak bentuk. Jadi mengikut hadis tadi tentang anak soleh yang berdoakan, dudukkan sekali anak-anak mereka untuk kita membacakan untuk si mati. Kemudian yang disebutkan sini, jika seorang meninggal dunia maka terputus amalan melainkan 3 perkara, iaitu sedekah yang mengalir. Jadi pasal dalam kehidupan kita kena, tadi saya sebutkan, kita sendiri dalam kehidupan kena banyak bersedekah. Tanamkan ni, suburkan pahala kita tu sedekah tu dia subur aja sentiasa orang kalau gunakan tu manfaatkan perkara yang kita sedekahkan, insya-Allah akan tumbuh aja, tak akan pernah berhenti pahala dia. Jadi bersedekah. Nanti orang kata saya tak ada duit nak bersedekah kan. Jadi Nabi bilang kalau kita tak ada pun benda yang kita boleh beri pada orang, tahankan diri kita daripada melakukan tak baik kepada orang. Tahan untuk tidak melakukan kemungkaran kepada orang lain. Tahan diri. Kadang-kadang ada orang senang untuk memberi, tapi kemungkaran daripada diri dia tak stop. Kan itu pun tidak bagus. Jadi orang tahu dia ni memang rajin bersedekah tapi mulut celupah ni. Kutuk sana, maki hamun sini, jangan salah, jangan silap je lah. Tu pun tidak dibolehkan. Malah mulut celupah, tidak jaga, kecilkan hati orang, semua pun tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu pertama, sedekah jariah kan. Kemudian yang tadi saya sebut, kalau tak boleh bersedekah pun at least jangan sampai mengganggu orang lain. Tutup segala kemungkaran yang kita boleh tempiaskan kepada orang, kita jangan buat. Kemudian walaupun mungkin kita tak boleh sedekah pun, kita cakap benda yang baik, senyum dengan orang. Jangan senyum aja dekat box sedekah tu, senyum aja. Itu pun sedekah juga. Senyum dengan manusia, jangan senyum dekat tabung sedekah. Tabung duit tu jangan. Senyum dengan orang. Kemudian ilmu yung tafa'u bih, memberi manfaat kepada orang dengan ilmu kita. Jadi siapa yang memberi ilmu manfaat, ajar masak dan sebagainya, sampai mereka itu dapat berdikari, dapat meluangkan masa mereka tu dengan lebih manfaat, dengan kita ajar mereka skill, mereka boleh bangunkan diri mereka tu dengan baik. Manfaatkan diri mereka, manfaatkan kehidupan mereka, manfaatkan skill yang kita ajar tu untuk keluarga, mencari sara hidup, mencari rezeki. Kan itu terbaiklah kalau mereka boleh buat. Jadi bukan ilmu sahaja, agama saja, tapi segala ilmu yang boleh dimanfaatkan. Hanya dengan misalnya ajak orang supaya tenang pun, tu satu ilmu juga. Macam mana nak dapat ilmu tenang ni? Dengan kadang-kadang kita buat kaunseling, duduk ajar mereka strategik macam mana nak kawal perasaan. Kerana banyak orang-orang kita dalam negara yang membangun dan serba cepat ni kan, manusia tu lebih banyak jadi stres. Jadi tengok orang tu buat, dia pun jadi stres. Jadi kita pun nak kena faham. Seperti saya sebagai registrar, tadi pun ada yang masuk Islam, kita selalu ingatkan saudara baru kita supaya menjalankan perintah agama ni dengan rasa suka dan gembira. Jadi kadang-kadang orang baru masuk Islam ni, banyaklah orang-orang Islam ni akan kasih nasihat, kasih itu, suruh buat ni, suruh buat itu. Tapi kita sebagai orang Islam ni pun kita nak kena faham dia baru masuk Islam, kita nak kena ajar dia step by step, pelan-pelan lah. Tapi pelan-pelan bukan sampai tak bergerak.
Pelan-pelan tapi bergerak supaya dia mengamalkan Islam dengan cara yang dia suka, gembira untuk dia nak lakukan, tidak terdesak. Jangan sampai banyak-banyak buat tapi nanti satu masa tinggalkan pula semua. Itu pun kita tidak suka. Jadi, apa panduan-panduan sebagai ilmu, kalau kita menghadapi saudara baru, apa yang pertama sekali ilmu yang perlu kita ajarkan kepada mereka, tengok sikap-sikap yang baik dari kalangan orang-orang Islam ni kita ambil sebagai panduan, ambil sebagai ilmu. Tapi benda-benda yang tak baik dari segi orang Islam ni suruh dia jangan ikut, jangan kecam, kerana setiap agama tu punya ada orang yang mengamalkan agama, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang tidak. Tinggalkan yang tak baik tu, ambil yang baik saja. Kemudian kita ajar dia supaya misalnya ikutlah solat walaupun mungkin tak tahu baca yang doa-doa ataupun ayat-ayat yang ada dalam solat, suruh ikut. Itu ilmu yang bermanfaat. Ajarkan dia yang boleh dia manfaatkan dalam hidup dia. Jangan sampai dia stres, jangan sampai nanti dia rasa masuk Islam ni banyak semua nak kena buat. Yang penting lepas syahadah solat, lepas solat disuruh puasa, puasa, kemudian zakat, kemudian haji. 5 perkara bagi orang yang Islam ni untuk dia memanfaatkan hidup dia. Itu ilmu-ilmu yang boleh kita ajarkan pada dia. Mandi hadas besar, ajarkan pada dia kenapa mesti nak mandi dan sebagainya. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi terakhir tadi yang kita sebut adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi itulah dalam bab 162 ni kita dah habis. InsyaAllah kita dah akan sambung pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua untuk sentiasa kuat semangat untuk jadi mereka-mereka yang memanfaatkan dalam hidup tu, memanfaat diri dan juga kepada orang lain. InsyaAllah saling mendoa-doakan diri kita dan juga saudara-saudara kita se-Islam. InsyaAllah. Saya akhiri topik pengajian kita pada hari ini dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.